kunci hidupku di sini sebab tak percaya. Jadi dari saat itu mencari kunci. Tiba masa dan mana sudah sampai mana, bija PT lama dan kayu merata. Hey, alma payung, payung, simpan payung, simpan payung. Dipandang rendah setahun jago, bahan dayung asal sampai ke ujung, sampai ujung. Janganlah sanjung kaduk naik junjung. Merasa diri terpikir sebab tak percaya. Ingin hidupku di sini sebab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aisyikin binti Adnan. Nombor matriks 266288. Pada hari ini saya ingin membentangkan tajuk tugasan bertajuk Hak Cipta. Pengenalan bagi hak cipta. Hak cipta adalah satu set eksklusif bagi pencipta untuk sesuatu karya yang baru dibina, dan karya tersebut diberi perlindungan serta menghalang karya tersebut diambil oleh pihak ketiga tanpa izin. Hak cipta biasanya melindungi material karya seperti buku, artikel, jurnal, gambar digital dan lukisan. Hak cipta juga berlaku untuk material yang tidak dipublishkan seperti web dan program komputer. Sebagai contoh, hak cipta yang wujud dalam kartun Mickey Mouse melarang pihak ketiga yang tidak diberi kuasa untuk mengedarkan salinan-salinan kartun atau mencipta karya-karya terbitan Walt Disney yang meniru tikus antropomorfik Walt Disney, tapi tidak melarang penciptaan karya-karya kesenian mengenai tikus tersebut. Secara amnya, asalkan karya-karya ini cukup berbeza supaya tidak meniru versi yang asli. Sekian sahaja daripada saya, dan saya beri laluan kepada penyampai yang seterusnya, iaitu rakan saya. Assalamualaikum, nama saya Nurshidah binti Jismi, nombor matrik 266267. Okey, jadi saya akan sambung pembentangan seterusnya dalam tajuk perbincangan tentang isu yang berkaitan dengan undang-undang komunikasi. So, kami mendapat satu keratan akhbar pada berita harian bertarikh 5 Ogos 2016. Okey, kejadian ini berlaku di Georgetown, Pulau Pinang. KPDNK telah menyerbu 2 buah kilang milik sebuah syarikat berasaskan industri pembuatan acuan di Perai dan Sempak 4. Mereka telah merampas 15 salinan perisian tiruan bernilai 45,300. Okey, semua perisian tiruan tersebut mereka hendak memberkatkan kepada syarikat yang bertaraf multinasional dalam bidang automotif, elektronik dan telekomunikasi. So, terhadap kes tersebut, kes disiasat di bawah Akta Hak Cipta 1987 yang memperuntukkan hukuman penjara 5 tahun atau denda maksimum sebanyak RM20,000 pada setiap satu salinan tiruan. Okey, dan minimum untuk setiap kesalahan itu adalah RM2,000 atau mereka akan dikenakan disabitkan kedua-dua kesalahan. Pada operasi tersebut, Pulau Pinang telah melakukan 15 operasi dengan nilai rampasan berjumlah RM400,000 membabitkan kesalahan di bawah Akta Hak Cipta 1987. Okey, jadi sekian daripada saya tentang keratan akhbar tersebut. Saya akan sambungkan kepada rakan yang seterusnya. Terima kasih. Hai, saya Anita Nathan dan nombor kad matrik saya ialah 265853. Dan pada hari ini saya akan membentangkan tentang hak cipta, iaitu bagaimana pelanggaran hak cipta berlaku dan juga bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta. Pada umumnya, pelanggaran hak cipta ini adalah satu tindakan di mana seseorang memperbanyakkan ataupun memperluaskan sesuatu ciptaan tanpa hak ataupun tanpa permission daripada si pencipta ataupun pemegang hak cipta. So, tindakan ni sebenarnya adalah sangat
sebenarnya tidak bermoral, tindakan yang tidak bermoral, dan antaranya bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta ialah pertama sekali memberi persetujuan kepada pihak lain untuk melanggar hak cipta. Kedua, memiliki hubungan dagang atau komersial, iaitu ciptaan-ciptaan yang dilindungi hak cipta. Ketiga, mengimport barang ciptaan yang dilindungi hak cipta untuk dijual ataupun didistribusikan. Dan keempat ialah memperbolehkan satu tempat pementasan umum untuk digunakan sebagai tempat melanggar pementasan atau penayangan karya yang melanggar hak cipta. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang jenis-jenis hak cipta. Terdapat beberapa jenis hak cipta iaitu full copyright, public domain, Creative Commons, hak perundangan, hak ekonomi serta hak moral. Full copyright adalah sejenis hak cipta yang menunjukkan bahawa semua karya yang dicipta itu adalah dilindungi. Jadi sesiapa yang ingin menggunakan karya tersebut haruslah meminta izin daripada pemiliknya itu. Hanya dengan izin sesebuah karya itu dapat digunakan sepenuhnya. Public domain pula adalah sejenis copyright yang telah tamat tempoh apabila si pencipta karya itu telah meninggal dunia. Jadi jika hak cipta sesuatu karya itu tamat, maka karya itu boleh digunakan oleh orang ramai. Seterusnya, Creative Commons. Creative Commons sebenarnya adalah lesen yang diterapkan pada karya yang dilindungi hak cipta. Creative Commons sebenarnya tidak terpisah dari copyright. Namun, hak cipta ini adalah lebih mudah untuk karya yang telah diberi lesen. Seterusnya, hak perundangan. Pencipta ataupun pemilik hak cipta diberikan hak eksklusif untuk mengawal di bawah undang-undang hak cipta. Hak perundangan ini pula diberi kepada mereka yang termasuk hak untuk menguatkuasakan karya mereka dalam kes-kes pelanggaran, iaitu melalui tindakan sivil atau tindakan jenayah. Dari segi jenayah, ia dijalankan oleh bahagian penguatkuasaan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan (KPDNKK) ataupun Polis Diraja Malaysia. Seterusnya, hak ekonomi pula diberikan kepada pemilik hak, pemilik karya, iaitu ia termasuk hak pengeluaran semula, hak penyampaian kepada orang ramai, hak untuk pertunjukan, tayangan atau permainan kepada orang awam. Hak pengedaran dan hak sewa komersial juga termasuk dalam ini. Hak ini sebenarnya boleh dilaksanakan dalam tempoh perlindungan yang dikawal di bawah Akta Cipta 1987. Hak ekonomi ini membolehkan pemilik untuk memperoleh ganjaran kewangan daripada pengguna karya-karya beliau ataupun untuk tujuan komersial. Biasanya, hak ekonomi boleh diperoleh melalui penyerahan hak, pelesenan dan juga wasiat. Hak moral seterusnya dibahagikan kepada dua, iaitu hak paternity dan juga hak integriti. Hak paternity ini ialah membolehkan seseorang penulis untuk dikenali dan menuntut keaslian ciptaan mereka dikekalkan. Hak integriti pula membenarkan penulis untuk menghalang mana-mana pengguna dari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zawana Rai binti Mohtar, nombor matrik 267004. Baiklah, pada kali ini saya akan memberi penerangan tentang cadangan atau pandangan atau idea tentang bagaimana undang-undang dalam komunikasi dapat menangani permasalahan yang berkaitan dengan isu yang dianalisis. Baiklah,
Seperti yang sedia maklum, Akta Hak Cipta 1987 merupakan satu akta yang bersifat jenayah. Pelanggaran hak cipta merupakan kesalahan menurut Undang-Undang Hak Cipta. Baiklah, pemilik boleh mengambil tindakan sivil dengan menyaman orang yang melakukan kesalahan, salinan langgaran tersebut atau membuat aduan kepada pihak yang berkuasa. Baiklah, hukumannya adalah berbentuk denda dan juga penjara. Okey, yang pertama kita boleh membuat laporan kepada pemilik asli hak cipta tersebut. Okey, kita boleh maklumkan dan juga memberikan bukti-bukti sahih berkenaan dengan pelanggaran yang ada. Yang kedua, membuat surat pelanggaran hak cipta. Surat itu boleh diberikan kepada pemilik, pihak yang terbaik dan juga merujuk kepada pihak berkuasa. Ketiga, membuat laporan menerusi akaun laman sosial. Terkini kita tahu, semua sudah maklum, berita-berita juga dipaparkan melalui laman sosial. Secara fizikalnya kebanyakan orang tak lagi beli surat khabar yang seperti dulu, tetapi hanya membaca daripada media sosial. Media sosial ni sangatlah besar. Kita boleh buat laporan, kita boleh report. Seperti dalam Facebook, kita boleh report seseorang yang mengambil reka cipta orang lain dan memaklumkan kepada pihak-pihak yang berkenaan pemilik hak reka cipta itu. Dan daripada situ kita boleh memberantas pelanggaran hak cipta ini. Dan yang terakhir, melibatkan peguam dalam isu ini. Seperti contohnya yang terkini isu tudung Farida. Okey, dulu-dululah tudung Farida. Kita cakap ramai yang meniru hak cipta tudung Farida. Itulah yang terkini yang saya ingatlah. Okey, daripada situ pihak Farida sendiri telah melantik peguam untuk membawa kes ini ke mahkamah dan mereka menang untuk kes ini. Itu saja. Sekian, terima kasih. Saya Nur Azwi binti Zainal Abidin, nombor matriks 266184. Hasil daripada penerangan sahabat saya ini, kesimpulan yang boleh kita buat di sini adalah kesan ledakan teknologi maklumat kepada manusia dan dunia berikutan kemunculan teknologi maklumat internet tanpa sepadan telah menghasilkan karya hak cipta semakin mudah dicabuli. Karya seni seperti lukisan, pelan rekaan, grafik serta filem juga mudah dicerobohi oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Penyebaran filem melalui laman sosial, YouTube serta laman perkongsian turut menjejaskan industri ini dengan pelanggaran hak cipta. Justru itu, kerajaan telah mengambil langkah drastik dengan membuat pindaan Akta Hak Cipta 1987 pada tahun 1997 dengan bertujuan memastikan undang-undang hak cipta di Malaysia berupaya menangani masalah pencerobohan hak cipta dengan menggunakan teknologi canggih ini. Antara pindaan yang dibuat adalah transmisi tanpa kebenaran hasil karya hak cipta di internet merupakan pelanggaran hak cipta. Contohnya seperti penghantaran hasil kerja orang lain melalui email dan laman web tanpa kebenaran. Penyebaran hasil karya melalui internet juga merupakan hak eksklusif pemilik. Walau bagaimanapun, hak cipta 1987 ia masih memerlukan kerjasama berterusan dan sokongan padu daripada masyarakat bagi membantras gejala cipta rompak dan pelanggaran hak cipta yang semakin bercambah di negara ini. Hasil penerbitan filem juga tidak lari daripada masalah yang dihadapi oleh hasil kerja cipta yang lain. Oleh demikian, kesedaran mengenai perlindungan hak cipta hasilnya sebegini perlu ditekankan bagi memastikan industri perfilman berkembang dengan baik serta pihak yang terbabit menghasilkan filem yang mendapat pulangan yang memuaskan. Sekian, terima kasih. Simpan payung, intan